Assalamualaikum, selamat petang. Jumpa kita lagi dalam kuliah Google Classroom minggu yang ke-6 uh, bagi DMB 3113. Kuliah ni adalah sambungan daripada kuliah pada hari Isnin. Hari Isnin kita 2 jam dan hari ini kita akan sambung lagi 2 jam lah. Jadi dalam kuliah yang sebelum ni 5 minggu sebelum ni kita telah membincangkan berkaitan dengan tender, jenis-jenis kontrak, subkontraktor. Kita telah lihat juga contoh-contoh penawaran tender. Penawaran tender. Samping tu kita juga telah membincangkan berkaitan dengan kuliah kita yang sebelum ni berkaitan dengan kontrak dan juga dalam kompetisi kedua kita bincangkan berkaitan dengan estimate proses dan cost control. Jadi dalam kontrak tu kita dibincangkan jenis kontrak yang biasanya, dan kemudian kita bincangkan pasal kos dan bajet. Saya ada juga minta kamu menyediakan mengikut kumpulan kamu lah senarai kuantiti atau BQ atau Bill of Material lah bagi bahan projek TPA kamu, projek tahun akhir kamu. Ada contoh di sini contohnya. Kemudian saya juga minta kamu buat cost breakdown atau pemecahan kos bagi kamu punya Bill of Material atau Bill Quantity sedih. Seterusnya ini contoh pemecahan peratusan lah. Seterusnya juga saya minta kamu binakan work breakdown structure, satu pemecahan kerja dan juga satu lagi catatan. Jadi pada kuliah hari ini seperti yang saya telah maklum pada kamu, kita akan membincangkan tentang kawalan bajet. Kawalan bajet. So kita dah bincang pasal anggaran, kos yang melibatkan bagaimana projek itu dianggap berjaya berdasarkan anggaran kos dan kos suatu projek. Jadi dalam kuliah yang ini kita akan bincangkan berkaitan dengan macam mana kita nak buat kawalan pada kos ataupun bajet kita. Kawalan bajet ni adalah satu sistem yang menggunakan bajet sebagai satu rancangan bagi mengawal keseluruhan aktiviti organisasi ataupun sebahagian daripadanya. Sistem kawalan ini mempunyai tujuan untuk mengawal perbelanjaan dan memastikan perbelanjaan itu mengikut pelan dan rancangan supaya kita boleh mendapat keuntungan. Okey, apa dia strategi dalam kawalan bajet? Dalam kawalan bajet ni kita ada 4 strategi. 4 strategi untuk kita mengawal dan memastikan bajet projek kita tu tidak terlebih lah. Pertama sekali, kita buat ramalan secara berterusan yang mana kekerapan kita menguasai bajet ni kita boleh menghindarkan supaya kita tidak melepasi jauh daripada kita punya kawalan. 10% belanjaan yang melebihi bajet adalah lebih mudah untuk diperbetulkan berbanding dengan 50%. Jadi kamu kena fahamlah kalau kita terlebih bajet dalam amount yang kecil, kita perlu perbetulkan sebelum dia menjadi lebih menanggung kos yang lebih tinggi. So untuk kita buat ramalan ni penting dan kita boleh pastikanlah supaya projek kita ni berada pada landasan atau on track dia lah dan kita sentiasa buat semakan. Jadi kalau soalan diminta bertanya apakah strategi untuk membuat kawalan bajet ni, kamu boleh mengatakan yang pertama, kita boleh ramal bajet secara berterusan, maknanya kita kawal. Yang keduanya, kita ramal penggunaan sumber secara berkala. Berkala ni kita buat ramalan dalam tempoh tertentu. Contohnya pengurus projek perlu menyemak bilangan pekerja semasa yang bekerja di tapak projek. Maknanya kita ada buat checking dari masa ke masa supaya kita boleh buat
memastikanlah projek itu berjaya dan mengikut skedul atau peraturannya. Saya ambil contoh begini, ya. Contohnya kita nak menyediakan satu projek, satu projek yang mana projek ini melibatkan satu amount, ya. Dalam amount tu kita nyatakan pekerjanya sepatutnya adalah 4 orang lah, 4 orang, dan tempoh menyiapkan dalam masa 3 hari. So kita kena buat semakan lah setiap hari supaya kita pastikan 4 orang pekerja ni boleh bekerja dengan masa yang maksimal 8 jam satu hari, supaya kita boleh buat kawal. Itu yang kita kata kita buat ramalan penggunaan sumber. Penggunaan sumber ni boleh jadi tenaga buruh, boleh jadi penggunaan mesin, secara tetap atau kalau kita ada jadual, kita boleh jadual. Yang ketiganya, kita kena pastikan pasukan yang kita bekalkan tu dengan maklumat. Okey, kita sebagai supervisor ataupun penyelia, kita kena pastikan pekerja yang berada di bawah kawalan kita tu sedia maklum dengan maklumat yang tentu berkaitan dengan tugasan dia orang. Jadi sebagai penyelia, kamu kena pastikan tu lah semua maklumat tu dibekalkan dengan betul, tepat, supaya semua pekerja ni akan mengikut arahan. So kita akan dapat membuat kawalan bajet, Kemudian kita urus skop dengan teliti. Maknanya pengurus projek ataupun penyelia tadi, dia kena pastikanlah arahan yang diberi itu dipatuhi. Arahan yang diberi dipatuhi. Sebagai contoh, kalau kita katakan projek itu kita mesti selesaikan dalam 4 hari menggunakan 2 biji mesin. Jadi semua pekerja selama 4 orang tadi perlu patuhlah. Kita maklum projek ini mesti disiapkan dalam masa 4 hari dengan menggunakan 2 mesin ni saja. So jadi kita boleh urus skop kerja ni dengan teliti supaya kita pasti bajet kita tidak akan terlebih. Kalau kita guna 3 mesin, dia akan menyebabkan kita ada overhead di situ, tanggungan lebih mesin. So kita kena pastikan tu. Itu salah satu 4 proses bagaimana kita nak mengawal ataupun kita strategi kita untuk membuat kawalan bajet bagi satu projek. Selain daripada tu, kita dalam itu kita ada beberapa kaedah. Kita ada beberapa kaedah untuk kawal bajet. Pertama sekali, kita mesti rancang. Kita mesti merancang apa yang kita perlu buat. Yang kedua, kita mesti selaraskan. Projek ni kita mesti selaraskan supaya kita ada jadual. Contohnya, progres projek ni setelah 20% siap, kita buat pembayaran 10%. Jadi kita ada penyelarasan supaya subkontrak kita faham. Kemudian kita pastikan kita ada rekod. Kita ada rekod. Kita perlulah semua dari segi penggunaan wang ni kita perlu rekod. Ketiga, keempatnya kita ada kawalan. Kawalan maknanya kita sentiasa kawalan seperti tadi. Dalam strategi kita kena kawal lah. Dan yang kelimanya adalah tindakan pembetulan. Maknanya tindakan pembetulan, action taken kalau kita nak pastikan projek kita berjaya. Jadi itu kaedah dalam kita buat kawalan bajet. Okey. Kalau contoh soalan keluar, bagaimana kita nak kawal bajet? Kita mesti ada satu kaedah. Kita boleh tentang kita mesti rancang, kita mesti selaras, kita ada rekod, kita mesti kawal dan kita ada tindakan pembetulan. Jadi soalan biasanya dia akan keluar lah. Jadi saya nak pelajar jangan terkeliru di antara strategi tadi. Strategi dan juga kaedah ni sebenarnya perkara yang sama. Tapi bagaimana kamu memahami konsep merancang tadi. Konsep, kalau soalan kata kaedah kawalan bajet, macam mana kamu nak kawal bajet, kamu boleh guna idea daripada strategi dan juga daripada kaedah tadi. Jadi kaedah kalau kita rancang, bagaimana kamu nak memastikan aktiviti setiap unit itu berjalan dengan baik lah. Okey. Kemudian daripada segi kawalan harga. Kawalan harga ni adalah langkah yang digunakan dalam perniagaan bagi mengurangkan kos. Itu mestilah. Jadi kita kena kawal lah harga yang kita beli dan harga yang kita keluarkan, kita perlu kawal. Baik, dalam sistem kawalan kos ni kita ada 5 bahagian utama lah. Pertama sekali kita sediakan bajet. Kemudian kita ada komunikasi dengan bajet tu, persetujuan dengan bajet tu. Kita mempunyai sistem perkawanan dan rekod yang baik lah. Kemudian kita ada sediakan kenyataan yang membandingkan kos sebenar dengan bajet. Kita mengambil sebarang tindakan yang sesuai berasaskan analisa. Itu langkah-langkah. Okey.
Kalau kita pergi kepada projek, sebenarnya untuk kita mengawal langkah kawalan kos ni, dia ada satu kaedah yang sistematik lah, sistematik. Kawalan kos ni dia ada 4 langkah. Pertama sekali kita bina baseline. Dari satu standard. Bajet untuk projek ni mesti tidak melebihi 500,000. Itu contoh. Kita ada satu harga base, base. Kemudian kita juga perlu kira kepada perubahan. Perubahan ni maknanya mungkin ada berlaku sesuatu yang luar jangka. Kita perlu ada kira perubahan. Kemudian kita perlu siasatlah perubahan dan kita ambil tindakan. Jadi itu proses yang mana kita boleh lakukan. So the idea, apabila kamu menjawab soalan ni, saya tidak mahu kamu terikat dengan jawapan-jawapan yang tidak logik. Bagi saya, jawapan kamu mesti logik dan tindakan kamu mencerminkan kamu tu ada kemampuan untuk mengurus. Jadi apa saja jawapan yang boleh diterima, logik dan merupakan idea yang kata orang diterima, kita akan anggap jawapan itu jawapan yang neutral, solid daripada awak. Itu kalau ada soalan yang keluar. Jadi saya tak mau terikat dengan satu jawapan mengikut standard dalam kuliah. Okey, kemudian kita tengok pula audit cost ya. Kalau kita buat cost, bajet semua, dia perlu diaudit. Siapa yang perlu audit? Dia ada satu badan daripada luar ataupun yang kita lantik lah, auditor untuk mengaudit semua proses kos kita. Jadi audit ni dia biasanya daripada luar, daripada syarikat kita, dan dia adalah orang berkecuali. Jadi dalam audit kos ni kita ada dua kategori lah. Satu kita audit property harta kita, satu kita audit efisien. Audit property ni kita buat audit pada tanggungan harta kita lah, harta dan tanggungan kita dari segi kewangan. Manakala kalau kita kata audit efisien ni, kita lebih kepada bagaimana keperluan kita yang kita laburkan tu dia projek kita telah berjaya dari segi efisien dengan property. Jadi itu adalah beberapa perkara dalam bentuk kita membuat audit. Ada yang menentukan kawalan secara internal, kemudian kita buat watching, kita buat tagging, kita buat tanda pemeriksaan, kita ada ujian semakan, kita ada buat soal sidik, kita buat lapor audit. Okey. Saya akan nanti suatu kuliah kita minggu ke-7 nanti saya akan tunjukkan lah macam mana proses audit ni berlaku. Okey, kemudian kita tengok prosedur kawalan kos bajet tadi. Ini adalah satu jadual yang menunjukkan bagaimana prosedur untuk kita kawal bajet ya. So kita rancang, kita plan, kemudian kita mulakan lah. Kita daripada takbir dana tu admin funding, di situ kita tengok kita ada estimate, kita estimate reserve, kita accounting control, kita pergi kepada pengurusan kawalan untuk mentadbir dana tadi. Jadi secara umumnya kalau kita lihat penggunaan bajet ni amat penting lah amat penting untuk kamu memastikan projek itu berjaya atau tidak. Jadi kita dah bincangkan kompetisi kedua ni berkaitan dengan kos dan kawalan bajet. Jadi saya rasa jika ada kemusykilan, kamu boleh terus berhubung dengan saya lah melalui WhatsApp ataupun talian sedia ada yang bersama saya. Kalau ada perbincangan adalah lebih baik lah secara dua hala. Dan saya harap kamu boleh faham lah setelah kompetisi yang kedua ni. Daripada kompetisi pertama kita bincang pasal tender, kontrak, jenis kontrak, subkontraktor dan skop kerja. Kemudian dalam kompetisi 2 kita bincangkan tentang kawalan, kos, bajet, anggaran, dan cara-cara pemecahan pengiraan keuntungan. Jadi saya rasa saya ingin menamatkan kuliah kita Google Classroom minggu ke-6. Kita akan jumpa pada minggu yang ke-7 dan kita akan bincangkan kompetisi ketiga berkaitan dengan project planning and scheduling, penjadualan projek kerja. Jadi itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.